Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 10 Mei 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita tengah hari, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri akan melaksanakan penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diperketatkan termasuk perayaan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin dalam sidang media selepas mempengerusi mesyuarat JPBB Miri pada Sabtu menjelaskan langkah ini diambil selepas mendapati kes positif COVID-19 di bahagian Miri meningkat. Katanya segala cadangan telah dikemukakan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk dilulus dan diumumkan. Sehubungan itu, JPBB Miri memohon kerjasama semua pihak di Miri agar mematuhi SOP PKPB diperketatkan itu bagi memutus penularan wabak berkenaan. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak turut meminta kerjasama semua pihak untuk mematuhi SOP ditetapkan dengan terus duduk di rumah dan tidak melakukan perjalanan rentas daerah balik ke kampung pada musim cuti ini. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan penerima vaksin COVID-19 untuk memeriksa aplikasi MySejahtera untuk mengetahui temu janji suntikan vaksin. Berita seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM digesa untuk meneliti semula alamat penerima yang telah mendaftar melalui MySejahtera untuk menerima vaksin di daerah Meradong. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hing, ini bagi memberi peluang kepada lebih ramai warga Meradong sendiri menerima vaksin apabila program itu dilaksanakan lagi di daerah itu pada masa akan datang. Katanya, isu timbul selepas mendapati bilangan penerima vaksin dari daerah Sarike jauh lebih ramai berbanding penerima dari Meradong semasa program imunisasi kebangsaan fasa kedua untuk warga emas yang bermula pada Sabtu di Dewan Masyarakat Bintango. Ini ialah kali pertama kita buat imunisasi di PBB Meradong. Saya amat gembira kerana melihat semua proses berjalan dengan lancar. Tapi yang satu isu yang saya risau ialah the recipient of the immunization or vaccination. This time, most of them from Sarike district. So I hope MySejahtera can look into the matter so that in future vaccination exercise, more Meradong people can get vaccinated in PBB Meradong. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KKM dan semua orang terlibat dalam exercise imunisasi pada pagi ini. Terima kasih. Katanya, isu timbul selepas mendapati bilangan penerima vaksin dari daerah Sarike jauh lebih ramai berbanding penerima dari Meradong semasa program imunisasi kebangsaan fasa kedua untuk warga emas yang bermula pada Sabtu di Dewan Masyarakat Bintango. Semasa bercakap kepada UKAS selepas meninjau proses vaksinasi, Datuk Ding sempat merakamkan setinggi penghargaan kepada pihak KKM dan semua yang terlibat dalam menjayakan program julung kali dianjurkan di Meradong itu. Sementara itu, Residen Bahagian Sarike, Felicia Tanya Hua berkata lebih 200 warga emas termasuk orang kelainan upaya OKU serta mereka yang mempunyai sejarah komorbid menerima dos pertama suntikan vaksin. Okey, hari ini merupakan hari pertama pembukaan pusat pemberian vaksin di Dewan Masyarakat Bintango. Dan pada hari ini seramai lebih 200 orang warga tua ataupun OKU dan komorbid akan menerima vaksin untuk fasa 2
batch yang pertama ya di daerah Maradong pada hari ini. Jadi untuk seterusnya pusat penerimaan vaksin di Dewan Masyarakat Bintango akan dibuka pada 18 dan 19 Mei 2021 di mana pada masa tersebut seramai hampir 300 penerima vaksin akan dipanggil melalui temujanji My Sejahtera. Selanjutnya dilunduk dengan seramai 395 warga emas dan golongan berisiko tinggi di daerah itu menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19 pada Sabtu. Program vaksinasi COVID-19 Fasa 2 daerah Lundu yang diadakan di Dewan Masyarakat Lundu itu menyasarkan warga emas serta golongan yang berisiko tinggi. Semua penerima vaksin hadir awal dengan semua proses berjalan lancar dan terkawal. Manakala di Subis, program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua bagi orang awam telah diadakan pada Jumaat di Dewan Masyarakat Sepupok melibatkan 336 penerima yang telah mendaftar menerusi My Sejahtera. Pegawai Takbir Pejabat Daerah Kecil Niah merangkap penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Sepupok, Muhammad Fazli Juna berkata, fasa kedua pemberian vaksin akan berlangsung selama 4 hari bermula dari 7 hingga 10 Mei 2021. Pemberian vaksin telah diadakan di Dewan Masyarakat Sepupok Niah iaitu melibatkan 336 penerima vaksin. Alhamdulillah, perjalanan pemberian vaksin pada hari ini berjalan dengan lancar. Semasa ditemui di pusat pemberian vaksin PPV itu, beliau turut menasihatkan orang ramai di daerah Subis untuk segera mendaftar sebagai penerima vaksin melalui My Sejahtera atau mana-mana saluran yang telah dimaklumkan sebelum ini. Beralih ke laporan COVID-19 menerusi kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Ahad, Sarawak mencatatkan 454 kes baharu dengan 273 daripada jumlah kes ini dikesan di Sibu, Bintulu, Miri, Pakan dan Sarike sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 35,160 kes. Daerah-daerah yang merekodkan kes seperti berikut. Sementara itu, daerah Kabong dan Lawas dilaporkan kini kembali berstatus hijau, manakala daerah Terbeduk bertukar ke status merah daripada status jingga. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan satu kluster baharu iaitu kluster Jalan Stadium Negeri Kuching menjadikan 76 kluster yang masih aktif. Selain itu, JPBNS juga telah membuat keputusan untuk melaksanakan, menamatkan dan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa kawasan seperti yang tertera. Seterusnya, sejak sekian lamanya nanas telah menjadi komoditi utama di Samarahan dan menjadi antara penyumbang kepada ekonomi di bahagian itu. Hari ini, Samarahan merupakan antara pengeluar utama nanas di Sarawak berkat kegigihan penduduk tempatan mengusahakan projek tanaman nanas secara berkelompok seperti yang diusahakan di Kampung Mang di sini. Bagi pengusaha kebun nanas Kampung Mang, Syafi'i Jinta, beliau antara peserta projek tanaman itu yang telah berkecimpung selama 10 tahun dan kini berjaya meningkatkan ekonomi keluarga serta memiliki pengalaman dalam bidang berkenaan. Ketika ditemu bual kru unit komunikasi awam Sarawak pada Sabtu, Syafi'i berkata antara nanas yang diusahakannya adalah jenis Josephine, Sarike, N36 dan yang terbaru adalah MD2. Saya tu berminat dengan kebun nanas. Di nanas saya tu kawasan tu ada 5 ekar. Jenis nanas yang saya tanam, 1 Josephine, 2 N36, Morris Serike, yang terkini terbarulah MD2. Jadi dalam 5 ekar tu saya menggunakan tanaman sistem 3x2x 1,5. Jadi kepadatan pokok nanas dalam kebun saya tu ada lebih kurang dalam 57 ataupun 58,000 pokok.
Beliau memberitahu hasil yang telah dikeluarkan mendapat permintaan yang baik dari peraih yang membelinya sebanyak 3 kali seminggu dengan kuantiti sebanyak 1,000 biji nanas jenis grade A RM5, B RM4 dan C RM3. Tambahnya, selain daripada tanaman nanas, beliau juga mengusahakan produk nanas seperti jus nanas segar, jam nanas dan biskut tart nanas. Selain kebun nanas milik Syafiee, terdapat juga kebun-kebun nanas milik penduduk-penduduk kampung yang turut menarik minat pengunjung luar untuk datang ke kawasan tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.